Hari ni kita nak tukar dia punya water pump dengan dia punya apa tu, valve. Water pump dengan dia punya valve. Sebab apa yang kita nak kena tukar tu, pasal dekat bahagian water pump tu dia ada leaking. Satu. Yang kedua, dia punya valve tu dah tak main dah. Kita tak pasti kita panggil check valve ke apa valve, tak pasti. Tapi memang kalau tengok condition dia tu dia macam tu. Hak atas ni pun getah dia, hak dekat bahagian depan ni pun dah crack habis. Kalau tengok pada kondisi karak ni memang padan dah tukar. Hak bahagian ni pun dia ketat gila dah. So pemain yang lekat tekan dengan tangan besar ni pun tak main. Jadi memang kita kena tukar lah sampai masa ada. Yang tak tahu lagi, dia punya valve tu duduk dekat bahagian pipe bawah, dekat bahagian sini. Ni bahagian ni dia lekat dengan enjin. Buka dua skru kat sini, boleh cabut keluar dia punya valve tu. Yang untuk kita nak buka dia punya water pump tu, cara manual. Kalau nak hantar kedai tak ada masalah, ni cara manual. Kita pelonggarkan tayar, kemudian kita jack naik, letak tayar bawah tu. Lepas tayar tu dah cabut, kita buka pilih kat bahagian ni dulu tu, cover tayar ni, kemudian buka cover hard dekat bahagian dalam ni. Okey. Baik, lepas kita dah cabut dia punya cover enjin di tepi, kita akan nampak dekat bahagian tepi ni, saat dia buka flash. Allah, temperature tinggi dah tak pergi buka. Yang ni kita punya kompresor aircon. Yang ni kita punya main pulley yang sama dengan crankshaft dalam. Kemudian kita punya alternator. Ni kita punya alternator, duduk sebelah kiri. Yang ni kita punya pump. Dia punya pulley pump kat sini. Jadi cara nak longgarkan dia tu, kita kena tanggalkan dulu 3 skru kat situ. Kemudian kita longgarkan dekat bahagian sini, tensioner atas tu kita pelonggarkan dia. Sebab apa kita kena buka dulu punya skru tu, supaya dalam keadaan belting tu ada ni, ada yang tolong grip dia punya pulley. Kalau buka dulu belting dia sebelum buka skru pulley tu, memang lari lah. Jadi jam nanti aja kita nak buat. Jom kita buka. Macam yang kita kata tadi, yang ni padangan daripada bawah. Kita akan ada dekat sini 3 skru, 1, 2, 3. Kita longgarkan dia dulu. Lepas kita dah longgar, baru kita reducekan tensioner ni. Tensioner dia duduk bahagian belakang tu lah. Kalau perasan tu, tu hujung tu kan, ada duduk situ. Jom. Pump ni kalau ikut susah nak rosak. Malingkan kalau kita tak jaga dia punya karat tu lah. Karat tu punca pada water pump tu rosak. Salah satu dia tu menyebabkan barrier water pump tu piang. Ni macam ni bukan sebab karat tu, mungkin juga satu. Yang keduanya pula pasal dah lama. Jadi bila dah lama, dia punya o-ring antara shaft dengan frame water pump tu dah pecah. Jadi bila pecah, ayak ni bukan leaking daripada cover dia ni tak. Dia leaking daripada pulley, direct dengan pulley ni. Minta maaf saya tak boleh nak buka flash. Baik, pulley ni dia punya tensioner kita dah kurangkan. Kita dah kendok. Skru untuk alternator kita dah buka. Pulley pun kita dah cabut. Yang ni lah keadaan kita punya water pump sekarang. Jadi kalau kita tengok pada segi karat tu, memang leaking dia tu bukan mula daripada tepi ni. Bukan daripada tepi ni, tapi daripada tengah tu. Sama ada casing hak ni pecah tu ataupun macam mana tak pasti. Jadi kita nak buka lagi tengok apa masalah. Untuk bahagian sini dia ada 4 skru. Saya kita tunjuk taman kedudukan lah. Yang ni keadaan water pump yang kita dah buka. Penampakan dia, kita dah ingat dia bocor dekat kawasan sini. Rupanya dia tak bocor. Dia leaking dekat bahagian lubang ni. Kalau ada pomen-pomen yang boleh kongsi dengan kita, apakah lubang ini? Sebab ayak tu dia drip pada sini, dia tak keluar daripada sini. Dia drip pada sini. Adakah yang ni dia punya, orang panggil apa tu, expired seal dia? Maksud dia tu bila kereta tu dah terlalu panas yang amat, dia akan pecahkan getah di dalam ni. Sebab kita rasa macam ada getah di dalam ni. Nampak macam ada getah dalam tu. Tu macam tu kan. Tu getah tu pasal kita try kupil tadi macam getah. Jadi ayak tu dia duduk menitik ni, tek sikit-sikit. Bah dia sayang tak rosak ni. Tapi apa kan dia kan, dah ada buat panggil, kita kena tukar kau satu set. Agak lah nak buka, tapi berbaloi. Kita dah pergi beli spare part. Hak ni dia punya
termostat. Aduh, aku pergi panggil valve. Pelik betul termostat dia. Ini kondisi yang baru. Nampak bakal lap. Lama memang cantik. Tu dia tu, nampak getah dia pun elok. Dia penting getah tepi-tepi kawasan ni dengan hak ni pun penting kat ni. Jangan ada yang leaking. Jadi bila leaking, waktu pump tu nak hidup ataupun dia hidup, bila dia nak vacuum tu ada saja leaking, valve ni dia tak mau buka. Dia nak masuk ke kawasan leaking tu. Tu yang kita tak mau tu. Lepas tu brand takat kita duk tanya geng-geng pemain, dia kata jenama IC ni memang elok lah. Baik daripada kelas ke apa ke, jenama IC ni elok. Mantap ni lawa. Tu dia tu. Clear. Jadi kita pasang balik, tengok kondisi ni macam mana. Ni bahagian tepi ni bola ni. Kita duk shock bila terpanas dia akan tembak keluar. Supaya kita punya sistem dalam tu tak rosak. Dia memang selalu depa design macam tu dah. Baik, water pump yang baru tu dah kita masukkan. Cara pasang dia tu sama macam mana cara buka. Tak? Sama ya. Tak ada beza apa pun. Tu dia. Elok. Yang paling penting ikat bagi ketat balik. Cekang balik. Skru di atas tu ada nut dia ada 2. Bolt dia ada 3. Macam tu. Ni pulih bagi atas settle. Sekarang ni yang paling penting, termostat ni. Dia punya termostat ni, kaedah pasang dia ni macam ni. Kemudian nampak dia punya marking ni. Ni kita panggil jingle bell. Tak tahu lah siapa nama dia jingle bell. Yang ni dia kena duduk betul dengan kawan ni. Kita tak tahu sebab apa. Mungkin dia nak ambil label yang ni ke ataupun macam mana ke, tak tahu. Tapi disebabkan termostat ni berfungsi dengan suhu. Maksud dia bila dia makin panas, spring ni akan makin lembut, dia boleh tendang keluar. Dia macam tu. Satu lagi fungsi termostat ni untuk bila kita crank dia waktu dia sejuk, dalam keadaan sejuk kita crank dah, ayak yang dekat sini tak tembak naik. Dia tak tembak naik. Sebab apa? Dalam keadaan kita crank tu, dalam sistem ni dia jadi valve bahagian termostat ni dia tutup. Jadi bila tutup, kita ayak tu tak boleh jalan. Ayak tu tak boleh nak membuat-buat naik. Hak tu fungsi dia tu. Salah satu. Jom kita pasang balik. Bila kita dah buka bahagian tu, bahagian sana memang akan cuci sekali ya. Kita tak tunjuklah video cuci tu pasal benda cuci je kan. Mesti orang tahu semua nak cuci. Lepas tu kita masuk coolant. Ni coolant yang kita pakai. Tak, dia punya campuran dia tu sebaik-baiknya 1, lepas tu penuh tangki. Dan ada juga orang nak bubuh benda ni banyak, boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau kereta lama ke apa semua tu, takut lagi dia punya, sebab dia punya coolant ni dia bukan macam ayak. Kalau ayak dia tak ada bubble. Dia tak ada bubble kecil tu tak. Macam coolant ni bila dia berputar dalam tu, dia ada juga buih tu sedikit. Jadi buih tu kita takut jadi efek untuk enjin-enjin hak lama tu. Tu ya. Hak lain pada tu tak ada apa.